Di atas bukit yang dikelilingi pohon-pohon menghijau berdiri megah sebuah institusi pengajian tinggi Institut Islamic Knowledge Association, Ringkas ISTEC, bersebelahan Sri Perdana Kediaman Rasmi Perdana Menteri Malaysia. Ia menggabungkan antara idea dan seni, antara teori dan reality, antara tradisi dan misi. Setiap individu yang berpeluang menziarahi institut ini akan terpegun menyaksikan satu pekarangan yang indah dan unik dari segi pena, ukiran, dan kedudukannya. Lebih terpegun lagi apabila pelawat itu mengetahui falsafah dan objektif institut ini ditubuhkan di tengah-tengah sebuah negara yang sedang membangun pesat. Institut yang amat unik ini adalah hasil pemikiran dan karya seorang sarjana yang terkenal, Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Al-Atas seorang pemikir yang ulung dan terkenal di seluruh dunia, telah berjaya menghasilkan falsafah pendidikan Islam yang dinanti-nanti oleh umat Islam, yang selama ini tenggelam dengan falsafah pendidikan sekular. Kombinasi antara ide yang cemerlang daripada Profesor Al-Atas dan sikap positif kerajaan Malaysia, maka lahirlah International Institute of Islamic Thought and Civilization, ISTEC ke alam nyata, sebagai manifestasi terhadap falsafah pendidikan Islam yang berasaskan At-Tauhid. Institut ini diasas dan diarahkan oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas, seorang ahli fikir Islam yang salah seorang ahli fikir Islam yang terkemuka di dunia Islam pada hari ini. Dan keunikan serta pencapaian institut ini dalam jangka waktu yang singkat banyak bergantung kepada ketokohan dan kewibawaan beliau dalam berbagai-bagai bidang pengetahuan Islam dan bidang falsafah dan perbandingan tamadun juga. Kewibawaan beliau dalam merencanakan program ilmiahnya dalam mereka bentuk bangunan ini supaya sesuai dengan iklim ilmiah yang mahu dibangunkan dan mahu disebarkan di kalangan para cendekiawan di sini, serta kesungguhan beliau dalam menghimpunkan buku-buku dan manuskrip yang penting agar tujuan-tujuan ilmiah ini dapat dihidupkan dan dikembangkan di kalangan pensyarah dan juga di kalangan para pelajar. Ini bergantung kepada ketokohan dan kedalaman dan keluasan ilmu beliau itu. حقيقة هذا المعهد الكبير والعظيم أنا أعتقد أنه معهد فريد من نوعه في العالم، وهو يختلف عن كل المعاهد الموجودة في العالم، وله برامج واضحة ومحددة لتحقيق غايات وأهداف محددة. وهذا المعهد حقيقة الأسس التي بني عليها هذا المعهد أسس قوية، وأسس سيكون لها تأثير في مستقبل العالم الإسلامي. ونعتقد أن هذا المعهد سوف يخرج طلاب في غاية الامتياز، وأن هؤلاء الطلاب سوف يكونون رصيدا كبيرا للإسلام في المستقبل، لأن الدراسة في هذا المعهد العالمي إستاك يختلف عن الدراسة في المعاهد الأخرى المنتشرة في العالم الإسلامي. وهذا المعهد أيضا المواد التي تدرس في هذا المعهد لها خصائص معينة وطبيعة معينة، وقصد منها أن يكون المتخرج متكاملا في كل هذه الجوانب، ويستطيع أن ينظر إلى مشاكل العالم الإسلامي الآن نظرة سليمة، ويستطيع أن يجد لها حلولا سليمة في المستقبل. هذا المعهد حقيقة أنا في رأيي والذي تأسس على يد البروفيسور محمد نقيب العطاس، وهو المؤسس لهذا المعهد، أعتقد أن هذا المعهد سوف يلعب دورا كبيرا وخطيرا في العالم الإسلامي
في المستقبل. Dari kertas kerja Profesor Al-Atas, Preliminary Thoughts on the Nature of Knowledge and the Definition and Aims of Education, yang dibentangkan di depan 300 sarjana dalam satu persidangan antara bangsa di Makkatul Mukarramah pada tahun 1977, telah mengilhamkan beberapa negara Islam menubuhkan universiti-universiti Islam di negara masing-masing. Dalam hal ini termasuk bangsa ini oleh Kerajaan Malaysia pada tahun 1983. Dalam tempo 10 tahun, UIA sudah menjelma menjadi sebuah universiti Islam antara bangsa yang terkenal dan berwibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kashmir. Saya belajar di sini daripada 1 semester. Sebelum ini saya belajar di UIA, ambil sana sains politik. Tapi sekarang saya sedang ambil kursus di Islamic Thought. Saya belajar bahasa Melayu dari kawan-kawan saya di UIA. I am Ali Çaksu. I come from Turkey. I graduated from Boğaziçi University in Istanbul from the Department of Political Science and International Relations. I came to İSTAK September 91 and I continued my master studies until September 93. I am back at İSTAK for my PhD studies. This time I'll study in political philosophy and it will take 2 or 3 years. The reason I preferred İSTAK again is its ideal and mission, which is to prevent confusion in the minds of Muslims and to spread true knowledge. And İSTAK, another thing, İSTAK provides a good environment for the students to study here, and for the physical environment and also an intellectual environment. I'm Raida from Kashmir and I'm studying here in İSTAK. I'm doing my master's in Islamic thought. I've been here for the past 1 semester, but I've been in Malaysia for 4 years. I did my bachelor's in the International Islamic University. And İSTAK, I feel, it's different from normal universities. As you can see, even the architecture is different. And alhamdulillah, I like it very much here, and I hope I'll do well. Thank you. Kerana ide sepenuhnya dari Profesor Al-Atas, maka beliau telah melibatkan sepenuh masa dalam pembinaan institut ini. Beliau yang merangka dan beliau juga yang mengawasi pelaksanaannya untuk memastikan segala sesuatu tepat dan jitu mengikut falsafah dan tempat. Gabungan antara alam semula jadi dan seni bena ciptaan manusia adalah penting bagi mengekalkan keharmonian hidup. Selain itu, Profesor Al-Atas memastikan semua bangunan menghadap kiblat. Sebagaimana dikehendaki oleh ajaran Islam bahwa matlamat utama penubuhan sebuah institut pengajian tinggi ialah untuk menghasilkan manusia sempurna, al-insanul kamil, maka İSTAK telah dirangka dan dibina dengan begitu unik bagi menepati kehendak dan tuntutan itu. Antara teori dan realiti hendaklah ada kesatuan yang kuat, begitu juga antara ilmu dan amal harus ada gabungan yang mantap. This place, İSTAK, is very different in the sense that its mission, as outlined in its publications, is that it aims at giving an intellectual dimension to Islamic revivalism, something that is very recent in our Islamic history. And it is very unique in the sense that it is located in Malaysia, it focuses on graduate studies, and the aim of it primarily is to make the students have a very solid grounding in Islamic studies, as well as a very well understanding of the West, Western ideas, Western philosophy, and also the philosophy of Western sciences. So in a sense, it concentrates on both understanding the basics of our Islam,
as well as understanding the West, because this is our contemporary issue to us as Muslims. How can we relate to our past, to our heritage, as well as to the West? Because the West poses a very strong scientific and technological culture that is based on certain ideas and concepts. So we cannot isolate knowledge from values. So in a sense, we as Muslims have to understand the science and the contemporary issues that are posed to us by the West in the light of our own values and our own culture. So this is really the mission of this place, to produce thinkers, intellectuals, and to give Islamic revivalism an intellectual dimension, something that is very lacking in our educational institutions nowadays, quite frankly. Sebagai sebuah institut Islam yang berfungsi untuk melahirkan manusia ilmuwan yang sempurna dan berkemampuan tinggi bagi menghayati daya kreativitinya, ia memerlukan sebuah perpustakaan yang berwibawa. Perpustakaan yang mampu memenuhi keperluan sarjana-sarjana yang kreatif. Peranan utama ISTEC bukan untuk melahirkan graduan yang akan memenuhi peluang-peluang pekerjaan yang ada di pasar, tetapi untuk melahirkan manusia-manusia ilmuwan yang serius dengan ilmu dan kreativiti. Untuk tujuan suci ini, perpustakaan telah dirangka dan diusahakan begitu teliti. ISTEC merancangkan untuk melengkapi perpustakaannya dengan 300.000 buku dalam tempo 1 dekad. Ini termasuk bahan-bahan rujukan, manuskrip, jurnal, dan koleksi-koleksi sarjana daripada berbagai bidang dan berbagai bahasa. Setakat ini, perpustakaan sudah memperolehi buku-buku dan bahan-bahan rujukan dalam bahasa Melayu, Inggris, Jerman, Turki, Prancis, Rusia, Itali, Spanyol, Arab, Parsi, Urdu, dan lain-lain. Untuk menjadikan perpustakaan ISTEC agak lain dari yang lain, ialah dengan memperbanyakkan bilangan koleksi sarjana-sarjana yang terkenal, yang telah menyumbangkan ilmu dan buah pikiran. Setakat ini, perpustakaan sudah mengumpulkan koleksi-koleksi dari 20 sarjana. Di antaranya, koleksi Profesor Fazlur Rahman, koleksi Profesor Max Weizsäcker, koleksi Profesor Spuler, dan koleksi-koleksi lain. Untuk lebih unik lagi, perpustakaan ISTEC berusaha mendapatkan naskah-naskah yang jarang terdapat, rare materials di dunia. Dalam perpustakaan ini terdapat satu bilik khas bagi menyimpan manuskrip-manuskrip lama yang ditulis dalam berbagai-bagai bahasa. Setakat ini, ISTEC telah berjaya memperolehi dan mengumpulkan manuskrip-manuskrip yang ditulis pada abad 17, 18, dan 19 Masehi dalam bahasa Arab, Parsi, dan Turki. Bagi penyelidik-penyelidik yang membuat penyelidikan ilmu-ilmu yang dicetuskan oleh sarjana-sarjana Islam pada abad 17 hingga 19, mungkin perpustakaan ISTEC dapat memenuhi keperluan mereka. Kelahiran ISTEC di Malaysia harus menjadi satu kebanggaan dan penghormatan bagi rakyat Malaysia.